Okey, selamat pagi saya ucapkan kepada pensyarah kita iaitu Dr. Ahmad Siddiq bagi pensyarah CTU 552. Saya Maiden Ana Kupun mewakili kumpulan saya yang terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan termasuk saya. Tajuk yang kami pilih atau bentangkan pada hari ini adalah kesan modernisme terhadap golongan generasi muda. Kami memilih tajuk tersebut oleh kerana yang merupakan situasi yang berlaku sejak akhir-akhir ini di dalam pemikiran golongan generasi muda. Okey, baiklah, saya sekali lagi akan membentangkan tentang pengenalan atau pengertian modernisme. Bagi pengertian modernisme, menurut tokoh Immanuel Kant, Karl Popper dan John Locke menyatakan modernisme merupakan situasi yang menekankan akal fikiran rasional dalam menentukan kebenaran, mencipta sesuatu kejayaan atas dasar kemanusiaan, bukannya keagamaan. Jadi, ia juga menganggap bahawa kebenaran ilmu pengetahuan bersifat mutlak dan objektif yang artinya tidak adanya nilai murni dari seseorang individu tersebut. Selain itu, modernisme merupakan serangkaian pergerakan kebudayaan yang merangkumi perubahan di masyarakat barat pada akhir abad yang ke-19 dan awal abad ke-20 yang terbentuk oleh urbanisasi dan industrialisasi dari masyarakat barat. Malah, sebagai contoh, kehidupan era globalisasi dan modernisasi yang dibawa oleh budaya barat dapat meracunkan pemikiran sistem politik, pendidikan dan sosial terhadap golongan generasi muda sehingga sekarang. Tidak hairanlah jika kita mendengar di berita dada akhbar kes-kes gejala sosial dan keruntuhan akhlak yang berlaku di dalam generasi muda. Jadi, kesimpulannya pengertian modernisme ini boleh dikatakan ianya meninggalkan pemikiran dan budaya klasik yang menuju pemikiran dan budaya yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan moden dan rasionalisme. Slide seterusnya saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya yang lain iaitu objektif kajian. Hai, nama saya Andri Sanglazester. Hari ini saya akan membentangkan tentang objektif kajian untuk kajian kumpulan kami. Berdasarkan pernyataan masalah dalam menjadi matlamat, utama kajian ini untuk meneliti dan menganalisis falsafah modernisme berdasarkan isu-isu pada masa kini. Selain pada itu, kajian ini juga bertujuan untuk meninjau keberkesanan konsep modernisme dalam kalangan generasi muda. Menerusi fahaman mereka mengenai konsep modernisme ini. Secara lebih khusus, kajian ini berasaskan pada objektif-objektif berikut. Yang pertama adalah untuk mendapati impak positif dan negatif modernisme terhadap generasi muda. Yang kedua adalah untuk mengkaji pemahaman generasi muda terhadap modernisme. Yang ketiga adalah untuk mengkaji kelemahan modernisme terhadap generasi muda. Bagi objektif yang pertama, kita boleh tahu untuk mengenal pasti impak positif dan negatif modernisme. Impak positif dan negatif ini adalah tertakluk kepada cara golongan muda untuk memahami apa itu modernisme. Sekiranya mereka tersilap tafsir apa itu modernisme, mereka akan lebih menuju kepada impak yang negatif. Sekiranya mereka lebih memahami apa itu modernisme, mereka akan terjurus kepada lebih impak positifnya. Impak ini positif ini contohnya mereka akan lebih membuat sesuatu yang dapat memajukan diri mereka, dan kemudian yang kesan buruknya mereka akan melakukan sesuatu
Contohnya mereka memahami konsep monisme ini untuk memajukan diri, tetapi tersilap langkah, yaitu mereka melakukan sesuatu yang tidak mematuhi akhlak mereka yang baik. Yang kedua adalah untuk mengkaji pemahaman generasi muda terhadap monisme. Pemahaman generasi muda ini adalah sesuatu yang kita tidak dapat faham bendung dengan sendiri, yaitu golongan muda ini harus memahami apa itu maksud sebenarnya monisme. Monisme ini adalah untuk memajukan sebuah perkembangan diri atau sebuah untuk kita mengembangkan sesuatu yang lebih baik. Tapi kalau konsep monisme ini tersalah tafsir, mereka akan menjerumuskan kepada kesan yang buruk. Seperti yang kita tahu daripada objektif yang pertama, yaitu impak positif dan negatif. Dia akan membawa kepada impak negatif sekiranya tersalah tafsir. Yang ketiga adalah untuk mengkajikan kelemahan monisme terhadap generasi muda. Kelebihan dan kelemahan monisme ini kita dapat tahu. Kelebihan dia adalah untuk memajukan negara dan diri kita sendiri, supaya kita lebih dapat kesenangan atau lebih baik lagi adalah kita dapat memperkembangkan diri kita. Kalau kelemahannya kita dapat tahu, monisme ini seperti yang objektif yang kedua, dia akan menjerumuskan pada kesan yang buruk. Itulah kita perlu mengkaji kelemahan monisme ini supaya kita tidak mensalahgunakan apa itu monisme. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, bagi tinjauan literatur pula, fenomena modernisme ini dapat diperlihatkan dari sudut melalui sistem politik dan sistem ekonomi negara. Bagi politik negara, politik telah diperbarui dan dipermodernkan daripada zaman tradisi di mana terdapat penglibatan 3 kaum yang terbesar dalam Malaysia, iaitu Melayu, Cina, India serta pengalaman sistem demokrasi berparlimen dan pilihan raya. Bagi ekonomi negara pula, ianya berasaskan sara diri dan pertukaran barangan sebelum zaman kemerdekaan dan pemisahan antara etnik jelas terlihat. Ia juga telah memberi peluang kepada para pengusaha muda untuk bersaing secara sihat maupun bekerjasama dengan pengusaha berlainan kaum. Akan tetapi, pemikiran modernisme juga mempunyai impak positifnya, iaitu modernisme juga dapat mewujudkan keseimbangan budaya dalam kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Modernisme mampu membimbing generasi muda untuk menerokai lebih banyak ilmu dan maklumat baharu yang membolehkan kemajuan setempat berlaku. Seterusnya, pembaruan daripada bidang pendidikan, tempat tinggal dan hubungan. Sebagai contoh, sewaktu zaman penjajahan, tempat tinggal setiap kaum adalah berbeza, sama ada di kampung dan di kawasan pinggir bandar atau dalam bandar dan ladang. Jadi, hal ini menyebabkan generasi muda kurang mahir untuk membentuk sosial yang baik dan berkesefahaman terhadap sesama kaum. Seterusnya pula, budaya barat. Budaya barat dapat meruntuhkan akhlak golongan generasi muda tersebut. Antara gejala sosial yang sering berlaku dalam kalangan remaja adalah kes budi, ponteng sekolah, gangsterisme, vandalisme, hamil luar nikah, buang bayi, seks bebas dan banyak lagi. Ini dapat menyebabnya pupusnya generasi muda yang bertauliah dan cemerlang jika tidak dibendung dari awalnya.
akhir sekali iaitu teknologi moden. Bukan saja remaja yang memiliki gadget, akan tetapi juga kanak-kanak berusia seawal 5 tahun mempunyai gadget yang canggih pada masa kini. Perkembangan teknologi tersebut semakin pesat dan ini mampu merosakkan pemikiran, menghancurkan abab agama dan budaya masyarakat jika tidak dikawal dengan sewajarnya. Seterusnya adalah penyelesaian bagi peristiwa-peristiwa yang dinyatakan sebelum ini. Jadi, penyelesaian ini merupakan penyelesaian bagi peristiwa tersebut seperti ini dapat diringkaskan impak pemikiran komunisme yang dapat mengatasi pemikiran modernisme terhadap generasi muda. Postmodernisme dapat diertikan sebagai segala kritik atas pengetahuan universal, atas tradisi metafizik, fondasionalisme maupun atas modernisme. Juga dapat diperhatikan atau disimpulkan bahawa postmodernisme merupakan suatu idea yang baru yang menolak ataupun yang termasuk dari pengembangan suatu idea yang benar. Postmodernisme dapat membantu mengurangkan pemikiran rasional bagi seseorang tersebut. Sebelum adanya postmodernisme ini telah berlakunya kritikan terhadap pasca modernisme yang dianggap tidak memenuhi kehendak manusia. Jadi, pemikiran postmodernisme ini dapat dilihat ianya semakin berkembang apabila dunia mengalami proses globalisasi dan penduduk dunia disajikan dengan pelbagai maklumat. Contohnya, terdapat beberapa perubahan seseorang insan tersebut, terutamanya golongan generasi muda, sama ada dari sudut pandangan masyarakat terhadap agama, kebudayaan dan cara hidup melalui pemikiran komunisme ini. Jadi, dapat dilihat postmodernisme dari segi impak positifnya akan menyebabkan kehidupan manusia mempunyai hala tuju yang baik. Oleh hal demikian, munculnya postmodernisme ini apabila sesuatu itu dikatakan benar dengan aturan situasi yang berlaku di dunia moden kini yang berdasarkan pemikiran rasional oleh seseorang individu tersebut. Jadi, di sini sahajalah untuk tinjauan literatur kajian. Seterusnya, metodologi kajian saya akan serahkan kepada ahli kumpulan yang lain. Seterusnya ialah metodologi kajian. Bentuk kajian merupakan bagaimana cara untuk memperoleh maklumat dan data yang berkaitan berdasarkan tujuan kajian. Oleh itu, kumpulan kami menggunakan pendekatan kualitatif yang berdasarkan pemahaman konsep, pengalaman, atau pemikiran. Penerokan ide dan merumuskan teori atau hipotesis merupakan fokus utama bentuk kajian ini. Kaedah pengumpulan data yang digunakan adalah termasuk penggunaan bahan-bahan primer, seperti penemuan baru, penyelidikan asli, diterbitkan dan tidak diterbitkan, atau kata lain yaitu maklumat asal. Kedua, kami juga menggunakan teknologi maklumat seperti internet untuk mengumpul data, contohnya seperti jurnal, artikel, atau hasil kajian daripada koleksi pribadi penulis yang berwibawa. Yang terakhir ialah kaedah analisis data. Ini merupakan proses penelitian di mana semua data yang dikumpul akan diolah dan dirangka bagi menjawab rumusan masalah kajian. Oleh itu, semua data dan maklumat yang telah dikumpul telah menerusi beberapa cara, yaitu melalui ringkasan, mengkategorikan, dan tafsiran. Hasil daripada analisis data ini akhirnya telah dinyatakan dalam perkataan.
Saya Syika Nizra, anak kalung akan membentangkan tentang dapatan kajian. Pemahaman modernisme, iaitu pemikiran dan gerakan yang berjuang untuk menggantikan pemikiran tradisionalisme agar sesuai dengan keadaan semasa. Hasil daripada tinjauan literatur, kami mendapati modernisme dapat dilihat melalui pembaharuan dan pemodenan politik, pembangunan ekonomi, keseimbangan budaya dalam kalangan masyarakat dengan menerokai ilmu yang membolehkan kemajuan setempat. Seterusnya, pembaharuan bidang pendidikan, tempat tinggal, hubungan dan sebagainya menyebabkan kurang minat dalam membentuk hubungan sosial dan menyukarkan persefahaman di antara generasi muda dengan masyarakat luar. Budaya Barat. Seperti yang kita tahu, budaya Barat yang negatif boleh meruntuhkan akhlak generasi muda. Budaya Barat yang negatif dari segi pertuturan dan perlakuan. Akhir sekali, kita dapat melihat modernisme melalui teknologi moden. Pemikiran postmodernisme dapat mengatasi pemikiran modernisme terhadap generasi muda. Postmodernisme membantu dalam berfikiran rasional dan mengurangkan pemikiran yang bertentang dengannya, iaitu pemikiran modernisme. Pemikiran postmodernisme semakin berkembang apabila mengalami proses globalisasi penduduk dunia yang disajikan dengan pelbagai maklumat melalui teknologi moden. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, modernisme dan postmodernisme membawa maksud yang berbeza. Postmodernisme merupakan suatu pemikiran dalam menyelesaikan masalah terhadap modernisme, manakala modernisme meliputi banyak bidang ilmu termasuk seni dan sastra. Kesan modernisme ini telah membawa impak yang negatif dan positif pada masa kini, terutamanya dalam generasi muda. Namun, perkara ini tidak menjadi asing lagi terhadap generasi muda di negara kita disebabkan kita sering mendengar mengenai isu-isu semasa berkaitan generasi muda. Contohnya, perlumbaan haram, perbuangan bayi, kes buli, pontian sekolah dan banyak lagi. Hal ini berlaku disebabkan kebebasan gaya hidup dan menyebabkan berlakunya perkara yang tidak diingini berlaku seperti pengesongan akidah. Bagi kesan positif modernisme, kita dapat melahirkan generasi muda yang tidak ketinggalan zaman seperti bagai katak di bawah tempurung, utamanya dalam bidang ilmu sains dan teknologi. Di era modernisme ini, generasi muda tahu menggunakan teknologi seperti internet dalam mencari maklumat dan ilmu sains dalam perubatan seperti penemuan ubat-ubatan antibiotik, vitamin untuk membantu menyembuhkan penyakit ataupun mengurangkan rasa sakit. Hal ini juga dapat diselesaikan dengan pihak tertentu. Contohnya, ibu bapa perlulah memainkan peranan yang penting dalam menuntun anak mereka supaya tidak terpensong dengan era modernisme yang negatif. Selain itu juga, didikan agama juga penting agar generasi muda mempunyai pengetahuan mengenai hukum agama masing-masing dan tidak terhanyut dengan era modernisme yang negatif. Sekian saja daripada grup kami. Terima kasih.